Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS. Dipersilakan Datuk Taqiyuddin Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati saudara pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati kekanda saya yang berhormat Tan Sri Haji Anwar Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional yang juga Menteri Wilayah Persekutuan. Yang saya hormati juga kekanda saya yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu merangkap Menteri Dalam Negeri Malaysia. Setiausaha Agung MIC. Tidak tinggalan Yang Bahagia Tuan Sulong Jamil selaku wakil daripada pimpinan UMNO bahagian Tanjung Malim, seluruh pimpinan kerajaan yang ada pada malam ini yang berhormat Datuk Seri Rina, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga yang berhormat Cikgu Muslimin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, pimpinan UMNO Malaysia, UMNO Perak dan juga UMNO Tanjung Malim, pimpinan MCA, semua peringkat, pimpinan MIC, semua peringkat, dan juga pimpinan Parti Bersatu, semua peringkat, seterusnya pimpinan PAS di semua peringkat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, menjelang 1 minggu lagi, kita akan bertemu dengan tarikh pilihan raya kecil bagi DUN N58 Slim ini. Maka pada malam ini diadakan satu program yang bagi saya dan juga bagi rakan-rakan kami, satu program yang bersejarah dalam konteks pilihan raya, apatah lagi pilihan raya kecil. Kerana apa saya kata begitu? Kerana jarang-jarang ataupun kadang-kadang saja diadakan program ceramah melibatkan Setiausaha Agung. Kerana tugas Setiausaha Agung ni bukan di pentas ceramah dalam pilihan raya. Tugas kami adalah di bilik gerakan ataupun kami sebut sebagai SG Club, Secretary General Club. Ini semua Setiausaha Agung, parti-parti utama di dalam Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan persekutuan pada hari ini, dan juga kerajaan negeri Perak ini sendiri, Perikatan Nasional. Inilah parti-parti yang berada di dalam Perikatan Nasional itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bagi pihak PAS mengambil kesempatan juga pada malam ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pertamanya kepada Barisan Nasional, khususnya daripada Parti UMNO, yang telah dipersepakati oleh parti-parti Perikatan Nasional untuk menjadi ataupun meneruskan sebagai calon di dalam DUN Slim ini di peringkat pilihan raya kecil setelah kematian almarhum adun kita yang lalu. Ini merupakan suatu petanda kesepakatan ataupun muafakat sebagaimana diterangkan oleh rakan-rakan saya tadi, Setiausaha Agung MCA, MIC dan juga Bersatu. Inilah satu petanda yang menzahirkan bagaimana tekad dan juga niat yang murni serta ikhlas di kalangan pemimpin-pemimpin parti-parti yang berada di dalam Perikatan Nasional setelah negara kita dilanda dengan suatu peristiwa hitam. Selepas 62 tahun negara kita mencapai kemerdekaan, dari segi politiknya berlaku suatu perubahan lanskap politik negara di peringkat persekutuan, iaitu dengan bertukarnya kerajaan
di peringkat persekutuan. Kali pertama sejak pilihan raya umum negara kita pada tahun 1959. PRU yang ke-14, jatuhnya parti yang menjadi kerajaan persekutuan sejak daripada kita mencapai kemerdekaan. Mungkin peristiwa ini pada asalnya disambut dengan hilai ketawa dan kegembiraan oleh sesetengah rakyat Malaysia. Kononnya negara kita akan menuju kepada dan sebahagian besar daripada negeri-negeri di Malaysia ditadbir oleh Pakatan Harapan. Akhirnya rakyat kita menyedari ianya adalah satu kesilapan yang amat besar yang dilakukan oleh kalangan sebahagian daripada kita, iaitu menukar kerajaan dengan harapan kepada parti harapan yang tidak boleh diberikan harapan sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah menceritakan bagaimana peristiwa yang berlaku di bulan ke-22 pemerintahan Pakatan Harapan. Bagaimana kerajaan mereka jatuh. Sesungguhnya kami daripada PAS, sebuah parti yang lama, season, walaupun kami tidak pernah menjadi kerajaan persekutuan dalam tempoh yang lama, hanya sekejap saja pada tahun 70-an dulu. Namun demikian kami dapat merasai bagaimana sekiranya berlaku pertukaran kerajaan, ianya akan menyebabkan satu perubahan lanskap politik yang amat dahsyat akan berlaku. Oleh sebab itulah, ini cerita, ya. Kami PAS tidak ada kaitan dengan UMNO dalam konteks keputusan pilihan raya umum ke-14. Apabila sebahagian kurang disenangi oleh rakan-rakan di dalam UMNO, dalam Barisan Nasional. Namun demikian, apabila melihat perkembangan yang berlaku, dengan suasana kita menghadapi keadaan Pakatan Harapan sebagai kerajaan yang memerintah di peringkat pusat, rupa-rupanya penghijrahan mereka ini kita tidak boleh nyatakan sebagai suatu perkara yang tidak molek, tidak baik. Ianya mempunyai matlamat yang tertentu. Bagi kami PAS, kalau tidak kerana rakan-rakan yang daripada UMNO berhijrah kepada Bersatu, mereka tidak berada di dalam Bersatu, kemudian mereka tidak keluar daripada Pakatan Harapan, maka kerajaan Pakatan Harapan tidak akan mampu kita tumbangkan daripada konteks politik dalam negara kita ini. Itu hikmat yang ada dalam konteks UMNO dan juga Bersatu. Kami dalam PAS, kami tidak bersama dengan UMNO walaupun kami telah berbaik-baik semasa PRU 14. Kami juga menangisi kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 14. Oleh sebab itulah, walaupun mengharungi persengketaan di antara PAS dengan UMNO lebih 60 tahun, akhirnya pada tanggal 14 hari bulan September tahun 2019 kami telah menjalinkan persaudaraan dan penyatuan ummah antara PAS dengan UMNO demi untuk menyelamatkan negara kita Malaysia ini. Alhamdulillah tuan-tuan, 5 bulan saja setelah kita memeteraikan perjanjian penyatuan ummah, walaupun antara UMNO dan PAS sahaja, tetapi sebenarnya juga disokong oleh MIC dan juga MCA. Mereka hadir di dalam program kami memeteraikan penyatuan ummah 14 September. Mereka hadir, maknanya mereka merestui. Akhirnya 5 bulan, iaitu pada bulan 2 tahun 2020, sebagaimana diterangkan tadi, akhirnya dengan satu niat yang sama, dengan satu matlamat yang sama,
menyelamatkan negara kita, kita dapat meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang bermaharajalela selama 22 bulan. Alhamdulillah. Inilah hikmah ataupun wisdom yang ada apabila kita bersatu. Pepatah mengatakan bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Hati nyamuk, tak ingat dah, sama dilapah ke apa? Cikgu Muslimin beritahu. Pokoknya muafakat. Muafakat merupakan satunya formula yang ada untuk memastikan kemenangan dalam kita membela nasib agama, bangsa dan negara kita. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pilihan raya kecil di Dun Slim ini, walaupun kita melihat keputusannya tidak akan mengubah kedudukan kerajaan yang memerintah di negeri Perak Darul Ridwan ini, keputusannya nanti pada hari Sabtu ini. Namun demikian, kita nak menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya pengundi-pengundi di Slim ini, kemenangan kita yang lebih bergaya di dalam pilihan raya kecil Slim ini akan menjadi petanda bagaimana rakyat bukan saja di Slim, bukan saja di Tanjung Malim, bukan saja di negeri Perak, sebaliknya seluruh negara, kita mahukan satu pemerintahan yang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Pemerintahan yang prihatin kepada rakyat. Ini kerajaan yang kita mahu. Oleh sebab itulah kerajaan kita yang dipimpin oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meletakkan tema ataupun tagline prihatin, kerajaan prihatin rakyat, kerajaan yang meletakkan tidak ada orang yang ketinggalan, no one will left behind, tidak ada orang yang ketinggalan, tidak ada rakyat, sama ada rakyat Melayu maupun Cina maupun India maupun Siam maupun Sabah dan Sarawak tidak akan ketinggalan dalam arus pembangunan yang diterajui dan juga dibawa oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini. Oleh sebab itulah kita mengharapkan, walaupun ianya satu pilihan raya kecil, kita mengharapkan calon kita Saudara Muhammad Zaidi Aziz yang datang bersama kita sekejap tadi akan memungut undi yang terbanyak. Bagi pihak PAS, dalam PRU 14 yang lalu, PAS bertanding menjadi 3 penjuru di Dun Slim ini. Barisan Nasional mendapat 8,327. PKR yang mewakili Pakatan Harapan mendapat 6,144. Tak banyak bezanya. Tetapi PAS juga telah mendapat undi sebanyak 4,103 undi. Jadi saya pada hari ini selaku Setiausaha Agung PAS mengarahkan dan mewajibkan kepada semua penyokong-penyokong, pengundi-pengundi, ahli-ahli PAS dalam Dun Slim ini, yang lawan kita ini bukanlah parti yang lawan kita semasa PRU 14 dulu. Kita pun cari-cari tak berjumpa di manakah gerangan mereka. Kenapa tidak muncul-muncul calon Pakatan Harapan ini? Yang ada ni parti tak bernama. Parti yang tidak bernama. Tak tahulah apa namanya. Bertanding atas calon bebas yang kita rasa dalam konteks politik Malaysia, parti yang tidak bernama biasanya tidak ditemui di atas kertas undi oleh para pengundi. Itulah hakikatnya. Bukan kita memperkecilkan mereka, bukan kita memperlekehkan calon mereka, tidak. Tetapi inilah hakikat. Kerana memilih wakil rakyat bukan satu perkara yang main-main. Bukan satu perkara yang hanya dibuat atas dasar emosi semata-mata. Kerana kita tak bersetuju dengan setengah-setengah orang mendapat lebih banyak
undi berbanding kita pada PRU 14 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, satu lagi perkara yang saya nak sentuh, mungkin yang terakhirnya ialah kita perlu melihat ke hadapan. Kita bukan saja melihat apa yang ada di persekitaran kita, kita ingin melihat keseluruhannya, kepentingan rakyat, bangsa, agama dan juga negara kita yang berbilang kaum, masyarakat majmuk di masa hadapan. Kita mahu melihat suatu kerajaan yang benar-benar dapat menjamin masyarakat kita berada dalam suasana yang aman damai, yang berkedudukan sama rata dari segi undang-undang, dari segi perlembagaan. Menteri Undang-Undang, cakap undang-undang sikit. Dalam perlembagaan kata kita ada sama rata di dalam undang-undang. Undang-undang kata ada Bumi Putera, maka Bumi Putera ada. Bukan Bumi Putera, pelbagai bangsa, hak semua rakyat, hak individu akan dipastikan, dijamin oleh kerajaan kita. Tak kira bangsa apa, tak kira agama apa dalam negara kita. Itulah yang kita nak pastikan berlaku di dalam negara kita. Yang penting kepada kita, negara kita adalah hak kita. Negara kita perlu ditentukan oleh kita sebagai rakyat pelbagai kaum ini. Walaupun kita tidak senang dengan setengah-setengah pihak, bukan kerana mereka itu bangsa lain daripada kita. Kita tengok di sini, walaupun kita berbangsa Melayu, kita bersama dengan MCA, MIC, yang kita tidak mahu tuan-tuan dan puan, walaupun sebangsa dengan kita, tetapi mereka adalah golongan yang ekstrim. Dalam kalangan orang Melayu pun ada ekstrim. Kita tidak mahu orang ekstrim ini. Dalam bangsa Cina, bangsa India, kita tidak mahu. Kita mahu mereka yang reasonable, yang menasabah, yang tidak ekstrim, menjadi bangsa yang akan menentukan kedudukan dalam negara kita dan juga negeri kita ini. Inilah hasrat kita. Hasrat kita semua, hasrat seluruh rakyat dan juga masyarakat di dalam negara kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya bagi pihak PAS, saya selain daripada mengarahkan jentera kami untuk turun habis-habisan, sama ada muslimat, sama ada pemuda, sama ada ulama, sama ada di peringkat kawasan dan juga negeri, kami akan bekerja bermati-matian insyaAllah dalam tempoh 1 minggu ini, memastikan calon kita, kalau boleh, biarlah tidak ada deposit yang boleh diambil oleh calon yang melawan dengan kita tu. InsyaAllah. Sekali lagi, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita. Takiuddin, Setiausaha Agung PAS dan seterusnya.